Sekarang ni ada media sosial, kita jumpa kawan-kawan, kongsi, dan mungkin bila orang lain dengar dia kata, oh, saya boleh buat benda tu. Ya, itu sangat menarik. Kan, baru kita terfikir. Kadang-kadang boleh simple tapi kita tak terfikir. Jadi kongsikan idea anda tu untuk sama-sama menyumbang penjimatan air untuk negara kita juga. Terima kasih Puan Azrina binti Sobian, Fellow untuk Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar IKIM, menerusi segmen kita Dinamika. Tajuk kita air, pengguna dan penggunaan, air, pengguna dan penggunaan. Dan lagi 2 episod sepanjang April ini kita akan sentuh semua bab air. Minggu depan dan juga minggu mendatang dari skop yang berbeza pula. Mudah-mudahan cukup sebulan ini timbul kesedaran setiap dari kita untuk benar-benar menilai air sebagai satu anugerah. Dapatkan satu gambaran yang meluas tentang sumber air kita. Terima kasih Mak Azrina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, untuk anda teruskan setia bersama dengan kami selepas ini. Ya Allah, lindungilah diriku, jauhi aku dari kesesatan. Aku tidak mahu hanyut, ya Allah. Aku tidak mahu, ya Allah. Ampunilah aku. Jauh sudah aku langkah kaki menuju jalan ujian darimu, melepaskan semua yang ada yang diberikan padaku. Kau berikan aku sakit tak menentu, tiada yang tahu, tiada yang mengerti apa yang ku rasa. Hanyalah sekasih cinta kau padaku. Ya Allah, lindungilah hidupku. Aku tidak mahu untuk hanyut. Sekali lagi jauhi aku dari kesesatan. Saat aku habiskan masa-masa duniamu. Yang tahu, tiada yang mengerti apa yang ku rasa. Hanyalah sekasih cinta kau padaku. Ya Allah, lindungilah hidupku. Aku tidak mahu untuk hanyut. Sekali lagi jauhi aku dari kesesatan. Saat aku habiskan masa-masa duniamu.
Ya Allah, lindungilah hidupku. Aku tidak mahu untuk hanyut sekali lagi. Jauhi aku dari kesesatan. Saluran Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM. Pilihan utama anda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Aku berlindung denganmu ya Allah dari syaitan yang direjam. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Okey, kembali saat ini dah pun 1:06 tengah hari. Selamat tengah hari semua. Boleh dengar tadi tu petikan ayat Quran untuk suruh kita ni berpuasa. Tak lama lagi dah ni. 92 je lagi nak puasa. Jangan lupa untuk kaum perempuan, kaum hawa kita yang belum lagi buat puasa ganti tu, buat-buatlah ya. Cepat-cepatlah qadakkan puasa tu ya. Bayar fidyah sebelum bermulanya puasa untuk tahun ini ya. Bagus juga tu ingatan ya. Okey, dan kita nak bersama juga lepas ini berikan tumpuan untuk masuknya waktu solat fardu zuhur hari ini bagi anda di kawasan Kuala Lumpur, dan yang sama waktu dengannya tepat pada jam 1:18 tengah hari nanti ya. Okey, kita akan hati sejenak selepas ini sedikit bacaan ringkas ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dan juga alunan zikir sementara nak tunggu azan yang bakal berkumandang. Dan anda pun saya yakin ramai yang tengah makan saat ini. Bismillah. Syukuri nikmat itu. Kalau boleh jangan membazir ya. Ingat yang rezeki kita bukan apa yang kita makan, tapi apa yang kita buang. Itulah rezeki kita. Maknanya kalau makan nasi tu ya, banyak mana buang, banyak itulah rezeki yang kita bazirkan. Jadi kalau licin habis sebutir nasi pun tak ada dalam pinggan, maka semua rezeki hari tu kita dah masuk dalam perut kita. Okey. Dan mungkin ada yang bermurah hati nak belanja kawan-kawan hari ni ya. Moga-moga niat yang ikhlas itu diganti dengan yang lebih baik. Okey, kembali selepas ini IKIM FM. أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهب لي الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهب لي الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب
بك يا ذا المنة يا مولى لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا المنة يا مولى فأعن واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهب لي الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب وإذا سرت إله اجعل لي في دربي نورا واغفر لي وإذا سرت إله اجعل لي في دربي نورا واغفر لي واحشرني مع خير الرسل يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب. Lepasan SPM dan O-Level, mulakan langkah anda ke arah pendidikan ke luar negara melalui Intech Education College, sebuah kolej persediaan dahulu dikenali dengan KPP atau PPP. Mohon sekarang di www.intech.edu.my, www.intec.edu.my atau hubungi 03 5522 7000, 03 5522 7000 untuk maklumat lanjut. Raikan 30 tahun kecemerlangan bersama Intech Education College. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sementara kita nantikan azan zuhur yang bakal berkumandang, mari sejenak kita haiti bersama terlebih dahulu bacaan dari ayat-ayat suci Al-Quran Karim, surah pilihan pada tengah hari ini dari surah Al-Qiyamah. Jadi kita haiti bersama bacaannya. Minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a idhamah. بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي
راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi anda di kawasan Kuala Lumpur dan yang sama waktu dengannya. Azan zuhur ini dibawakan kepada anda oleh Fortune Resources. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Azan Zuhur itu tadi dibawakan kepada anda oleh Fortune Resources. Minumlah Smart Coco A Plus, minuman bernutrisi sesuai untuk seisi keluarga dari 2 tahun ke atas. Smart Coco A Plus telah berada selama 7 tahun di pasaran Malaysia. InsyaAllah dapat membantu meningkatkan fokus, daya ingatan, tahap kecerdasan minda dan IQ serta konsentrasi minda. Dengan impak dan keberkesanan yang sungguh baik, tidak hairanlah kenapa Smart Coco A Plus menjadi produk unggul yang laris di pasaran serta insyaAllah dapat terus membantu menjana kecemerlangan ummah. Mengandungi serbuk koko, tamar, ginkgo biloba, madu dan kismis serta fiber, protein, vitamin dan mineral yang baik untuk badan. Dapatkan Smart Coco A Plus sekarang. Hubungi Fortune Resources 017-437-9124 atau 012-557-1411 atau layari www.smartcoco2u.com untuk senarai stokis dan pengedar terdekat anda. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah,
Bengkel Al-Quran Inspirasi Kerjaya. Wah, istimewa pula cara sambutan Hari Pekerja tahun ni, bos. Apa pun, terima kasihlah bagi kami peluang hadir program ni. Yelah, dah lama saya fikir macam mana nak menghargai sumbangan staf kita. Tiba-tiba pula ada program macam ni. Program ni bukan saja untuk pembangunan kerjaya dan kepentingan syarikat, tapi baik juga untuk kehidupan kamu semua dan ummah secara amnya. Jadi saya rasa inilah masa untuk berikan sesuatu yang bermakna dan boleh memberikan inspirasi dan motivasi sepanjang hayat kepada semua orang yang terlibat. Semoga pengalaman berbengkel ini menjadi kenangan manis kepada semua dan meningkatkan lagi kemajuan organisasi kita. Sertai kami membangunkan kerjaya anda dengan menyertai Bengkel Al-Quran Inspirasi Kerjaya, Anjuran Pusat Perundingan Dana Teknik Kim PPLI, 6 hingga 7 Mei 2015, The Cheringin Hills Convention and Spa Resort, Janda Baik. Untuk pendaftaran, hubungi talian 03-6204-6325 atau SMS nama anda ke 016-279-6410 atau 012-7176-200. Layari www.ikim.gov.my untuk keterangan lanjut. Okey, dah pun 1:25 tengah hari. Selamat tengah hari semua ya. Dan juga tadi telah pun berkumandang azan Zuhur tepat pada jam 1:18 tengah hari, menandakan telah pun masuk waktu solat. Jadi ayo segerakan solat, tunaikan seawal waktu yang mungkin, penuh keikhlasan, penuh kesungguhan. Moga-moga segala amal terima, amal ibadah kita diterima di sisinya, insya-Allah. Haiti bersama selepas ini 1:30 tengah hari untuk kita ikuti siaran ulangan bagi segmen Tafsirul Quran untuk surah Yusuf bahagian ke-47. Abang, susu kambing Tok Ali lah. Abang tahu, dah lebih 6 tahun di pasaran. Susu kambing Tok Ali adalah keluaran Muslim dari kilangnya sendiri, mendapat pengesahan halal JAKIM dan pensijalan mesti dari KKM, sesuai untuk ibu mengandung dan seisi keluarga. Sedap sangat, lemak berkrim, tak hamis. Nenek dan atuk pun suka. Memang, jimat berkualiti dan sedap. Ejen susu kambing Tok Ali diperlukan. Hubungi 019-229-3025, 019-229-3025 atau website www.csm2u.com.my. Ingat susu kambing, ingat Tok Ali. Sombongnya diri nafsu serakah, lantang berhujah enggan mengalah. Asalkan juara biar darah tertumpah, dunia dilihat tempat penyudah. Sumpah serana sudah terbiasa, sama menunjuk diri perkasa. Sakit dan pedih orang yang rasa, manis tersenyum bersalut dosa. Kita hamba pada yang esa, semua hambanya yang satu. Kenapa lupa tentang yang itu? Kita umatnya yang satu. Rahmat seluruh alam Nabi penyatu, teduh berpayung kitab yang jitu. Hanya menggenggamnya iman bermutu, kita hambanya yang satu. Semua kita kembali kepada keampunannya ilahi. Sekian lama kita alpa diri, terciptanya kita di dunia ini. Kita hamba pada yang esa, semua hambanya yang satu. Kenapa lupa tentang yang itu? Kita umatnya yang satu. Rahmat seluruh alam Nabi penyatu, teduh berpayung kitab yang jitu. Hanya menggenggamnya iman bermutu, kita hamba
hambanya yang satu, kita hambanya yang satu, kita hambanya yang satu, kita hambanya yang satu. Wow! Menarik tak? Menarik tak? Kenapa kau pakai baju kemeja 2 lapis? Tali pinggang 2, jam tangan sampai 2. Saja je aku nak pakai berganda. Macam promosi iklan terhebat IKIM FM 2015. Ya, dapatkan promosi iklan Buy One Free One 2015. Jangan lepaskan peluang ini. Bukan itu saja, diskaun sehingga 70%. Hubungi unit pemasaran segera 03 6204 6263 atau 6266. Hanya dalam waktu yang terhad. Macam baru orang pandang. IKIM FM, Kuantan Pahang 89.6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim 'ala nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, alhamdulillah, pada kali ini macam biasa kita nak terus perbincangan kita dalam surah Yusuf untuk kita mendekatkan diri dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan mukjizat, yang penuh dengan pengajaran dan juga pengiktibaran untuk kita jadikan panduan dalam kehidupan kita di atas dunia yang sementara ini. Tuan-tuan, kita masih lagi membicarakan ayat 21 surah Yusuf. Kita masih lagi di permulaan ayat yang Allah sebut wa qala allazi ishtarahu min Misr limra'atihi, tentang bagaimana orang yang membeli Yusuf itu dia daripada Mesir, kerana Nabi Yusuf dijual di Mesir. Dan kita dah bincang sedikit tentang Mesir itu sendiri yang merupakan tempat para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Dan juga sebagai sambungan perbincangan kita, sambungan daripada siri yang lalu tentang bagaimana ahli-ahli sihir Fir'aun yang pada peringkat awal mereka itu bersama-sama dengan Fir'aun, dan disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran dalam banyak tempat. Mereka dijadikan sebagai satu perumpamaan pula, satu gambaran golongan yang beriman, yang sabar, yang syahid, yang saleh setelah mereka mengetahui kebenaran. Kita tahulah bila mana mereka ahli sihir ni, mereka tahu bagaimana sihir, bagaimana tidak. Lalu bila mereka berdepan dengan Nabi Musa alaihissalam, mereka lempar tali itu, tali jadi ular. Mereka tahu itu adalah sihir, sebab sihir ini adalah menyihirkan pandangan mata aja. Yang sebenarnya tali itu tali juga, dia bukan ular. Tetapi berbeza dengan Nabi Musa alaihissalam, pada tak kala itu dia melontar tongkatnya itu, tongkatnya menjadi ular sungguh yang menelan semua ular-ular ataupun tali-tali yang jadi ular golongan sihir tadi. Jadi penyihir-penyihir ini ataupun ahli sihir ini, mereka mengetahui yang datang dari Nabi Musa ini bukan sihir, sebab mereka ahli sihir, maka lebih mengenal mana sihir mana tidak. Lalu akhirnya maka mengetahui bahawa yang datang daripada Musa itu merupakan satu mukjizat, dan akhirnya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka di sinilah mereka diugut untuk dipotong kaki mereka, tangan mereka secara bersilang, dan nak disalib mereka sehingga mati. Sekiranya mereka tetap bersama-sama dengan Nabi Musa atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran, kalau kita tengok dalam surah Taha ayat 72-73, Allah Ta'ala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinati walladhi fatarana
faqdi ma anta qadin innama taqdi hadhihi hayat ad-dunya inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alaihi min as-sihr wallahu khairun wa abqa. Sadaqallahul azim. Ayat 72-73 surah Taha. Yang mana golongan sihir itu, ahli sihir itu, bila mana mereka diugut oleh Fir'aun, mereka menjawab, kami tidak sekali-kali akan mengutamakanmu daripada apa yang telah datang kepada kami daripada mukjizat yang terang dan nyata, dan tidak akan mengutamakanmu daripada Tuhan yang telah menjadikan kita semua. Oleh itu, hukumkanlah apa sahaja yang kau nak hukumkan, kerana sesungguhnya engkau hanya dapat menghukum dalam kehidupan dunia ni saja. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami supaya diampunkannya kesalahan-kesalahan kami dan dosa-dosa sihir yang engkau paksakan kami melakukannya, dan Allah jualah yang lebih baik dan lebih kekal balasan pahalanya. Jadi daripada ayat ini menunjukkan betapa golongan ahli sihir itu akhirnya mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka dibunuh oleh Fir'aun, tetapi mereka gugur sebagai syahid, sebagai salih, sebagai orang beriman yang sabar dalam mempertahankan akidahnya. Ini semua berlaku di bumi Mesir, saudara. Begitu hebatnya yang kata Mesir ni, macam-macam ada. Kita tak lupa juga bagaimana Al-Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Isa Syafi'i juga pernah berada di Mesir. Jadi Mesir ini merupakan tempat yang hebat, dan di sini kita lihat bagaimana Mesir menjadi tempat kediaman ataupun tempat Nabi Yusuf dijual, dan seterusnya Nabi Yusuf akan bertapak dengan begitu hebat di Mesir ini. Saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam ayat ini juga kalau kita tengok, wa qala alladhi ishtarahu min Mesir limra'atihi, iaitu pada menteri tadi yang membeli Nabi Yusuf AS, dia berkata kepada limra'atihi. Limra'atihi ini ataupun Imra'atul Aziz ini siapa dia? Imra'atul Aziz ini disebut dalam tafsir At-Tabari juga menukilkan bahawa namanya Ra'il binti Ra'ail, sebagaimana disebut oleh Ibn Ishaq dan dinukilkan dalam At-Tabari. Walau bagaimanapun, masyhur di kalangan orang Arab, nama dia Zulaikha. Nama dia adalah Zulaikha. Itu yang masyhur namanya. Dan bila disebut tentang Imra'ah, Imra'ah ini merujuk kepada, walaupun Imra'ah, kalau kita tengok makna word, makna asalnya Imra'ah ini wanita. Sebab apa dalam ini disebut, dia mengatakan pada wanitanya, tapi maksud wanita di sini adalah isterinya. Kerana perkataan wanita itu juga disebut sebagai Imra'ah, yang bermaksud isteri. Sebagaimana juga disebut dalam ayat Quran yang lain. Tetapi sebenarnya, kalau kita merujuk kepada Al-I'jaz, mukjizat ataupun Al-I'jaz dari sudut bayani, kita mendapati sebenarnya dalam Al-Quran ini, bila Allah Ta'ala sebut Imra'ah yang merujuk kepada makna isteri, dia ada makna tersendiri. Sebab ada juga ayat Quran yang Allah sebut Zauj, yang makna asal kepada isteri itu Zaujah, Zauj. Zauj itu makna pasangan, isteri. Tetapi Imra'ah itu asalnya makna wanita, tapi disebut wanita itu nak menggambarkan isteri. Namun begitu, dalam penggunaan dalam Al-Quran, memang ada beza penggunaan Zaujah dan juga Al-Mar'ah atau Imra'ah. Bila digunakan Mar'ah sebagai isteri dan bila tidak digunakan. Apabila kita meneliti ayat Quran, saudara, bila kita menganalisis, kita cuba memahami ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang penuh dengan mukjizat, yang penuh dengan hikmah, kita dapati bahawa perkataan zauj, perkataan zauj dalam bahasa Arabnya, zaujah tu, zauj itu dia diletakkan ataupun disebut dalam Al-Quran sekiranya hubungan suami isteri itu adalah sempurna antara suami dan isteri. Sama ada sempurna itu dari sudut kesepadanan, ataupun dari sudut jiwa, dari sudut agama, atau dari sudut jenis dan pelbagai lagi. Mana ada kesepadanan dia disebut sebagai zauj. Tetapi kalau ada tidak ada, maknanya salah satu kesepadanan itu tak muncul atau tak lengkap, maka Al-Quran akan menyebut perkataan Imra'ah yang merujuk kepada isteri, tak sebut zauj. Contohnya tuan-tuan, kita melihat dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Daripada tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menjadikan daripada diri kamu itu azwaja, berpasang-pasangan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, untuk kamu tenteram dengannya, dan dijadikan kamu
antara kamu itu mawaddatan wa rahmah, kasih sayang, rahmat merahmati di antara satu sama lain, dan itulah tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dan juga kita lihat digunakan perkataan azwaja. Dan di situ apabila merujuk kepada pasangan-pasangan yang seragam ataupun yang kita kata lengkap melengkapi dalam semua hal keadaan, disebut sebagai zauj. Contohnya saudara, kita tengok antara Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, Allah Ta'ala sebut wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, Allah Ta'ala sebut kamu tinggallah bersama isteri kamu dalam syurga. Di sini Allah sebut zauj, merujuk kepada isteri dengan menggunakan perkataan zauj. Kerana apa? Kerana keseragaman atau kesepadanan antara Adam dan Hawa itu berlaku dalam pelbagai keadaan. Tetapi saudara, ada sedikit ketidakseragaman antara suami isteri itu. Ada manik, kita kata ada satu benda penghalang, maka di situ Allah Ta'ala akan menggunakan imra'ah, tidak menggunakan zauj. Sebagai contoh, Allah sebut imra'atun Nuh, isteri Nabi Nuh. Imra'atul Lut, isteri kepada Nabi Lut. Walaupun isteri Nabi Nuh disebut sebagai imra'ah, tak sebut zauj. Sebab tak sebut zauj Nuh, zauj Lut. Kerana ada perbezaan dari sudut suami isteri itu. Kerana isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut, mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situ tidak ada keseragaman, tidak ada kesepadanan dengan Nabi Lut itu sendiri dan juga Nabi Nuh alaihi salam. Sebagaimana firman Allah, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihain fakhanatahuma. Jadi Allah Ta'ala bagi perumpamaan tentang bagaimana golongan yang kufur, isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut, yang mereka itu berada di bawah, sepatutnya bawah ada suami yang saleh, yang hamba Allah Ta'ala yang hebat, yang saleh, tetapi mereka telah melakukan khianat kepada para nabi tersebut. Maka mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tidak sama dari sudut kesepadanan antara suami isteri sebab mereka kufur. Tetapi nabi itu membawa risalah. Jadi di situ digunakan sebagai imra'ah. Allah telah meletakkan perkataan imra'ah, tidak meletakkan perkataan zauj. Begitu juga dalam ayat yang kita baca sebelum ini tadi, ayat tentang imra'atu Fir'aun, iaitu tentang bagaimana Allah Ta'ala bagi perumpamaan tentang golongan yang beriman, iaitu isteri pada Fir'aun. Dalam kes ini, isterinya Asyah binti Muzahim beriman pada Allah. Fir'aun tak beriman. Sekali lagi, tidak wujud kesepadanan antara keduanya. Allah sebut imra'ah, Allah tak sebut zauj. Kerana tidak ada kesepadanan. Maka di sini kita lihat bagaimana hebatnya takbir ayat uslub Al-Quran, ketika mana mendatangkan setiap perkataan itu ada dia punya keadaan yang tertentu. Seumpama kalau kita lihat lagi Al-Quran menceritakan tentang doa Zakaria yang memohon supaya mendapat anak. Maka pada ketika itu isterinya mandul, tidak melahirkan. Maka dengan sebab itulah last sekali barulah Allah Subhanahu Wa Taala menunaikan, iaitu menjadikan isterinya walaupun mandul pada peringkat awalnya akhirnya mempunyai ataupun hamil lah, melahirkan. Dan kita lihat kedua-dua itu bagaimana penggunaan ayat Allah Subhanahu Wa Taala itu berbeza. Yang pertama, ketika mana dirakamkan oleh Allah dalam Quran, bagaimana Nabi Zakaria berdoa menyatakan wa kanat imraati aqra. Wa kanat imraati aqra adalah isteriku, dengan menggunakan kata imra'ah, aqira, mandul. Jadi ketika mana Allah Ta'ala menceritakan tentang bagaimana mandulnya isteri kepada Nabi Zakaria, disebut perkataan imra'ah. Kerana apa? Di situ tidak ada kesepadanan antara keduanya. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibar wa imra'ati aqir. Aku telah tua, nak dapat anak macam mana kan? Telah sampai tua dah, kibar wa imra'ati aqir, isteriku pula aqir. Jadi digunakan imra'ah di sini kerana pada waktu itu kesepadanan itu tidak kita lengkap betul-betul di antara suami dan isteri. Walaupun kedua-duanya beriman kepada Allah Ta'ala, iaitu mana dari sudut keimanan tak ada masalah, tapi dari sudut mandul dengan tak mandul itu, dari sudut itu, itu juga digunakan perkataan imra'ah. Tetapi selepasnya bila mana Allah Ta'ala menceritakan tentang telah diterima doa ataupun diperkenankan, Allah Ta'ala memberi rezeki, wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjahu. Dalam ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau kita tengok bagaimana Allah sebut wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin
fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Kalau kita perasan di sini Allah sebut wa aslahna lahu zawjah di sini. Cerita yang sama, cerita tentang isteri Nabi Zakaria AS. Maksud dia, dan sebutkanlah peristiwa Nabi Zakaria, sebut peristiwa Nabi Zakaria ketika ia merayu kepada Tuhannya dengan berkata, wahai Tuhanku, jangan engkau biarkan daku seorang diri dengan tidak meninggalkan zuriat, dan engkaulah jua sebaik-baik yang mewarisi. Maka kami perkenankan doanya, kata Allah, dan kami kurniakan kepadanya anak Yahya, dan kami perelokkan keadaan isterinya yang mandul itu untuk melahirkan anak baginya. Di sini Allah sebut wa aslahna lahu zawjahu. Sebab apa zauj? Sebab di sini sudah hilanglah tadi akhir mandul tadi, sudah berlakunya suatu kita kata keseragaman ataupun kesepadanan. Jadi di sini daripada ayat ini juga menunjukkan kesimpulannya daripada ayat yang sama yang menceritakan cerita yang sama Nabi Zakaria juga, iaitu sebelum dapat anak disebut imra'ah kepada isteri Nabi Zakaria, lepas dapat anak disebut zauj. Kerana apa perbezaan itu? Kerana berlakunya sesuatu kita kata ketidaksepadanan. Maka disitulah betapa detailnya satu-satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kaji itu, maknanya di situ ada maknanya yang tersendiri yang kita boleh mengambil pengajaran dan juga periktibaran. Maka dalam ayat ini kalau kita tengok sebab apa Allah Taala sebut tentang Al-Aziz itu, dia menyatakan limraatihi, kepada isterinya dengan perkataan imraatihi, sudah tentu ada maksud di situ bahawa tidak ada kesepadanan antara kedua mereka, iaitu disebut antara lain disebut bahawa Al-Aziz itu lelaki yang mandul, makna tidak ada sepadanan antara suami dan isteri. Maka disitulah antara hikmah dia nak mengambil Nabi Yusuf itu sebagai anak. Dalam ayat ini juga, kalau selepas ayat ini kalau kita tengok, asa an yafa'ana aw nattakhidahu walada, atau boleh kita ambil dia sebagai anak. Maka di sini para ulama juga atau ahli tafsir juga menyatakan bahawa Al-Aziz ini dia seorang lelaki yang mandul. Maka di situ antara hikmah juga kita tengok bahawa Allah Taala menggunakan perkataan imra'ah di sini merujuk kepada berlaku ketidaksepadanan dari sudut itu antara suami Aziz tadi dengan Zulaikha isterinya itu. Apapun saudara, banyak lagi pembincangan kita. InsyaAllah kita akan sambung pada seri akan datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blessed Nabi taught, endless happiness they brought. His teaching simple and pure, easy to
follow and adore. All you have to do is trust and submit. Keep following and don't resist. Blessings surround and cover you. Angels assist you through and through. Celebrate Allah's endless favor. Celebrate Allah's never-ending mercy. Celebrate Allah's endless favor. Celebrate Allah's never-ending mercy. Allah's endless favor. Allah's never-ending mercy. Allah's endless favor. Allah's never-ending mercy. Allah gave us life to worship Him, to seek eternal blessing. He wants us to be full of happiness, not to chase dunya and darkness, showing us ways back to Him, to eternity and bliss. Celebrate Allah's endless favor. Celebrate Allah's never-ending mercy. Celebrate Allah's endless favor. Celebrate Allah's never-ending mercy. Allah's endless favors. Allah's never-ending mercy. Allah's endless favors. Allah's never-ending mercy. Tidak pernah kulupakan namamu, aduhai negeriku. Negeri yang pernah merentas 1000 pahit peristiwa dan akhirnya tegak menjadi perkasa. Bersama mercu tanda serta wawasan pemimpinnya, megah setanding kini di tengah peta dunia. Bergema suara mengacungkan sikap serta percaya, menjadi bukti bangsa merdeka, berdaulatnya negara. Aduhai negeri tumpah segala cinta dan setia warga. Kalau dari kami kembali dipinta 1000 pengorbanan, tanpa soal hati memberi penuh kerelaan. Kerana seperti kobaran api, kau selalu marak di dalam kenang. Dan nama demi nama para pahlawannya yang terbilang, meski bersemadi kini di tanah-tanah lindap bernama perkuburan, tetap kami sanjung dengan harum penghargaan. Kerana budi dan jasa yang telah dicurahkan, kini mewariskan tanah gemilang yang dimekarkan dengan harap serta kepercayaan. Berani dan yakin bangsa merdeka, berdaulatnya negara. Memang kemerdekaan selalu menuntut pengorbanan, dan kalau sesekali kembali terdengar hasut serta laungan, tidak mudah hati kami memberikan percaya terhadap segala bicara. Betapa manisnya di luar, tetapi di dalam pekat bersalut tuba. Dan dari almanaknya, sejarah serta ribuan peristiwa telah sejak lama mengajar kami menjadi warga lebih dewasa. Betapa leburnya sebuah negara tidak lain bila setiap warganya dicemar haloba dari hati bercabang para petualang. Tidak pernah kulupakan namamu, aduhai negeriku. Negeri yang pernah merentas 1000 pahit peristiwa dan akhirnya tegak menjadi perkasa. Betapa jutaan hari yang kami lewati bersama
semakin mengentalkan kasih cinta. Dan kalau dari kami kembali dipinta pengorbanan tanpa soal, hati memberi penuh kerelaan. Kerana kemerdekaan ini memang selalu menuntut pengorbanan. Meski kerana nyawa terpaksa kami galang, itulah tekad dan sumpah kami berikan. Untukmu, aduhai negeriku. Sajar itu tadi bertajuk Untukmu Aduhai Negeriku, hasil nukilan Masli NO. Okey, dah pun dah 1.55 tengah hari anda tengah buat apa agaknya mungkin ada yang beransur-ansur nak kembali ke pejabat, mungkin tadi makan kat luar ke jangan lupa patah balik semula ke pejabat. Anda masih lagi berada dalam tempoh bekerja diharapkan agar apa yang kita buat tu, kita buat sesuatu tu penuh kesungguhan tak kira lah makan pun sungguh-sungguh, sebab bila ada kesungguhan tak akan membazir. Kerja pun sungguh-sungguh bila kerja dengan sungguh-sungguh, hasilnya insya-Allah luar biasa. Okey, kita nak berakhir di sini dah para pendengar. Saya Siti Rohani Surani mengundurkan diri dulu buat hari ini. Esok kembali lagi andai dipanjangkan umur melangkah untuk segmen aspirasi edisi Jumaat pula kita Okey, jangan jaga diri baik-baik. Yang baik itu dari Allah Taala, kurang lebih kelemahan saya senyum sentiasa dan orang yang ada hati yang baik, dia punya aura dia memang luar biasa. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ku berjaga, menambah kasih dan rona, mencari entah di mana, hilang arah, bergelora, kekasih engkau menanti, bersama harum kasturi, namun kau tidak ku cari. Hingga ku bersendiri, ku sedar betapa kau menyinta, ku hanyut terlena di alam fana. Sebelum
Kasih berilah cahaya, ku ingin pulang semula, ingin ku cium harummu sampai masa